Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua murid-murid. Baik, hari ini Cikgu Aisyah akan menyambung semula mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 kita dengan membimbing murid-murid untuk melakukan buku aktiviti unit 9 yang bertajuk Aktifkan Diri. Jadi pada hari Isnin yang lalu kita telah pun belajar di dalam buku teks unit 9. Maka pada hari ini, hari Rabu, kita akan terus melakukan buku aktiviti. Baik, kita tengok. Selamat datang. Adakah semua murid telah bersedia? Jikalau telah bersedia, sediakan pensel, buku aktiviti dan alat tulis semua ya. Baik, kita lihat aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama iaitu kalau dilihat di sini, okey, Cikgu Aisyah nak padam jap sebab tersalah conteng. Okey. Baik, jika dilihat di sini kita ada pesan ibu Okey, aktiviti kita yang pertama pada hari ini ialah pesan ibu. Baik, Cikgu Aisyah telah letakkan tips di sini. Baik, di sini kita ada berapa? 1, 2, 3 ayat. Baik, ayat ini kamu gunakan untuk panduan kepada kamu untuk mengisi tempat-tempat kosong di dalam dialog ini. Bukannya bermaksud ayat ni terus kamu masukkan ke dalam dialog Kamu buat kesimpulan berdasarkan ayat yang ada di sini. Okey, kita ada 1 ayat, 2 ayat dan 3 ayat di sini. Jadi daripada ayat-ayat ni kamu buatkan kesimpulannya. Kamu masukkan di sini Okey, di sini yang pertama, kedua dan ketiga. Okey. Jadi Cikgu Aisyah beri contoh. Di sini cakap, abang, ibu berpesan supaya kita ke Padang pada petang ini. Baiklah Aiman, ibu memang menggalakkan kita bersenam supaya apa? Kamu cari di sini. Apa faedah dia bersenam? Okey. Jadi dekat sini Cikgu Aisyah pun nampak dekat sini ialah badan berpeluh. Okey. Jadi kita tulis saja di sini badan berpeluh. Okey. Jadi yang di sini dan di sini kamu buat sendiri. Cikgu Aisyah padamkan sekejap supaya kamu nampak lebih jelas. Okey. Maksudnya kamu lihat di atas, di sini di dalam kotak ni kamu lihat. Kemudian lagi sekali Cikgu Aisyah bimbing, tengok di sini. Kemudian daripada sini kamu buatkan kesimpulannya. Okey, ini Cikgu Aisyah beri 1, jadi kamu buat 2. Okey, buat yang kedua dan buat yang ketiga. Okey, Cikgu Aisyah harap tips daripada Cikgu Aisyah ini membantu kamu Baik, seterusnya yang kedua ialah membaca dan menulis idea sampingan. Okey. Baik. Kamu boleh baca cerita ini dan juga kamu boleh masukkan ke dalam IQ Nilam seperti yang Cikgu Aisyah dah ajar pada minggu lepas. Pada hari Isnin yang lalu tentang bagaimana nak letakkan IQ Nilam. Kamu boleh baca cerita ni, tuliskan ini sebagai tajuk. Okey, ini ialah tajuk dia. Okey, kemudian daripada cerita ini kamu buat kesimpulan. Kamu boleh buat kesimpulan daripada sini Baik, untuk meletakkan idea utama dan idea sampingan, ini idea utama dan idea sampingan. Kebiasaannya idea utama adalah ada di dalam ayat yang pertama. Okey.
faedah aktiviti fizikal. Okey. Aktiviti ini dapat menjauhkan, tengok ya, ini ialah dia punya isi sampingan. Okey. So ini ialah faedah dia. Di sini Cikgu Aisyah sediakan sedikit tips untuk kamu menjawab idea sampingan ini. Idea sampingan ini biasanya ialah ayat kedua bagi setiap perenggan ataupun jawapan bagi ayat yang pertama yang ada di dalam perenggan yang sama. Dan idea utama dan idea sampingan ni dia ringkas sahaja. Maksudnya dia macam kata kunci. Baik, contoh aktiviti fizikal di sini ya. Aktiviti fizikal tu maksud dia ialah aktiviti harian, aktiviti rekreasi dan aktiviti sukan. Jadi dia punya kata kuncinya di sini ialah aktiviti fizikal. Sebab dia cakap contoh aktiviti fizikal. Contoh aktiviti fizikal ni yang kamu nampak, nombor 1 dia ada aktiviti harian, nombor 2 aktiviti rekreasi dan juga aktiviti sukan. Jadi bila aktiviti fizikal ni okey, termasuklah berenang. Okey, kamu sebutkan contoh utama di sini ya. Apa aktiviti fizikalnya? Aktiviti fizikalnya contohnya ialah di sini mengemas. Okey, mana pen Cikgu Aisyah Okey, mengemas rumah. Okey. Kamu sebutkan di sini contohnya ialah mengemas. Okey. Mengemas rumah. Lepas tu menari. Ini ialah ringkasan bagi ketiga-tiga aktiviti tu ya. Dan juga berenang. Okey. Lepas tu kepentingan. Apa dia kepentingan? Aktiviti fizikal ni apa kepentingan dia? Apa faedah dia? Okey. Maksudnya dia dapat membentuk perkembangan mental dan emosi kanak-kanak. Jadi kamu letakkan di dalam idea sampingan. Okey. Itu ialah aktiviti kedua. Ni semua kamu kena buat. Jadi Cikgu Aisyah cakap tadi yang atas ni kamu boleh masukkan ke dalam aktiviti nilam Baik, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, kita ada di sini 5 gambar. Okey, 5 gambar. Kemudian daripada 5 gambar ni, kamu tengok, kamu lihat aktiviti dia. Saya sertakan di sini sedikit tips. Kamu lihat apa yang mereka lakukan di dalam gambar dan kamu isikanlah yang maklumat yang bertepatan dengan gambar. Kalau ini dia timbang badan ni maksudnya apa? Kita pun dah nampak. Saya bagi satu contoh. Mungkin yang ini ialah, okey, sekejap ya. Pen saya ni. Saya bagi satu contoh dekat sini ialah mengurangkan berat badan. Okey. Yang lain kamu buat sendiri. Baik, seterusnya ialah aktiviti keempat. Aktiviti keempat adalah lengkapkan petikan dengan kata sendi nama yang betul. Di sini cikgu sertakan sedikit nota tentang kata sendi nama, iaitu di guna untuk apa? Menunjukkan tempat, menunjukkan perbuatan. Okey, kita ada di. Okey, di. So, jadi kita ada di dekat sini. Okey, ini satu kata sendi nama kita yang ada hari ini. Yang kedua, kita ada ke. Dekat sini. Yang ketiga, kita ada dari. Dari dia untuk menunjukkan tempat atau arah datang ya. Yang kemudian kita ada 4 daripada. Kemudian kita ada kepada. Jadi kamu lihat
5 kata sendi ini, di mana kegunaannya. Lepas tu kamu isikan tempat kosong dengan kata sendi yang bertepatan. Okey? Jadi ini ialah kegunaan kata sendi. Di menunjukkan tempat, menunjukkan perbuatan. Contohnya dipukul, dicuci, di apa lagi? Disiram. Okey? Itu perbuatan. Okey. Ke untuk menunjukkan tempat atau arah tujuan. Saya pergi ke Indonesia. Okey? Jadi menunjukkan waktu. Murid itu menyertai PDPR dari pagi hingga ke petang. Okey, boleh juga Baik, dari untuk menunjukkan tempat ataupun arah datang dan menunjukkan waktu atau masa. Okey, contohnya kat sini dia cakap dari pagi hingga petang, dari petang hingga malam. Okey, kepada menunjukkan sasaran, menunjukkan bahagian sesuatu, menunjukkan perubahan keadaan, daripada untuk menunjukkan punca, menunjukkan sumber. Okey, jadi yang murid selalu keliru ialah dari dengan daripada ni ya. Jadi kamu kena bezakan. Dari tu untuk apa? Waktu atau masa dengan tempat. Manakala daripada yang selain itu. Jadi cikgu harap kamu boleh lengkapkan dengan betul ya. Baik, seterusnya aktiviti yang kelima adalah pilih kata arah yang betul. Pilihlah, di sini diberi 2 pilihan jawapan bagi setiap satu. Kamu pilih yang betul ya. Kemudian kita kena buat satu ayat. Ayat berpandu. Ada 5 ayat di sini. Baik, seperti yang cikgu telah ajar sebelum ni. Apabila kamu membina ayat, pastikan kamu ada okey. Okey, bina ayat Pastikan kamu membiasakan diri untuk membina ayat menggunakan jadual supaya kamu punya ayat tu tak tersasar. Mesti ada siapa, buat apa, di mana, atau penerangan Jadi tapi di sini kamu mesti masukkan kata arah. Contoh contoh saya padam kat sini. Contoh kamu di sini ada 3 orang. Jadi kamu 3 orang lelaki, jadi kamu boleh gunakan nama lelaki. Jadi dia sedang buat apa? Okey, dan contohnya saya bagi dekat sini. Saya bagi nama orang lelaki lah. Saya buat dekat jadual saya ni. Okey. Saya bagi nama Syafiq. Syafiq. Syafiq buat apa tu? Syafiq mungkin dia tengah menendang bola. Menendang bola. Ke mana dia tendang? Arah dia ke arah kiri padang. Jadi siap satu ayat yang pertama. Jadi kamu tuliskan di sini ya. Syafiq. Sebab nama dia nama orang lelaki kan. Okey. Syafiq menendang bola ke arah kiri padang. Tulisan Cikgu Aisyah sebab pakai pen dekat komputer tak berapa nak ni mengikut garisan. Tapi kamu boleh tuliskan cantik-cantik. Okey, jadi baik, seterusnya kamu buatlah 1, 2, 3, 4 dan 5 sehingga habis. Jadi bila kamu dah siap, kamu boleh tangkapkan gambar.
dan kamu hantarkan kepada cikgu Bahasa Melayu yang mengajar, sama ada Cikgu Aisyah, Cikgu Syahril ataupun Cikgu Nur Azmiza. Sekian sahaja untuk hari ini dan selamat melakukan buku aktiviti unit 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.